Hari ni teruskan lagi dengan hasil tambah janjang aritmetik. Okey, hari tu dah belajar dah. Kalau tengok video sebelum ni, hasil tambah janjang aritmetik juga. Tapi hari ni dia konsep dia lain. Okey. Yang hari tu pada minggu lalu kita belajar, cikgu ajar menggunakan formula N/2, 2A tambah N tolak 1 kali D. Okey, tetapi hari ni kita nak guna formula SN juga. S tu adalah sum of, okey, hasil tambah pada bilangan yang keberapa. Formula dia N/2 tambah, okey, darab dengan A tambah L. A tu adalah sebutan pertama, L adalah nilai yang terakhir dalam jujukan tu. Contoh, kalau masa bila nak guna formula yang atas, kalau dia bagi contoh macam ni, 2, 6, 10, 14 contoh, dan dot sehingga tak terhingga lah kan, infinity. Okey, tetapi kalau dia bagi nombor macam ni, contoh 2, 6, 10, 14 sehingga 200 katakan. Macam ni. Jadi apa beza yang atas dan bawah? Yang atas sehingga kita tak tahu kan. Tetapi kalau yang bawah ni sehingga 200, nampak perbezaan dia. So apabila dia suruh cari hasil tambah, okey, daripada 2, 6, 10 sehingga 200, tetapi 200 ni kita tak tahu N dia berapa kan. Yang kita tahu nombor yang sehingga nombor N tu adalah 200. Okey. Jadi apabila dia bagi nombor yang hujung ni dah ada nilai, so kita gunalah konsep ni, lagi mudah. Okey, N/2 A tambah L. Kalau dia tak bagi hingga ke berapa, so kita boleh gunakan formula yang basic. Okey, kita tengok contohnya. Ni contoh ni cikgu ambil dalam modul PAK 21 muka surat 93. Okey. Diberi negatif 6, 1, 8, 15, 127. Soalan dia adalah, cikgu lupa nak tulis, cari hasil tambah, short form cari hasil tambah janjang aritmetik. So, soalan dia kata, kalau janjang aritmetik, yang penting cikgu kata A-nya. A dia adalah negatif 6 dan D dia. Kalau dia janjang aritmetik, mesti confirm lah, sama lah D dia. D dia kita boleh ambil T2 tolak T1. T1 negatif, jadi 1 tambah 6 dapat 7. Okey, ni penting ni, A dan D. Dan disebabkan dia nak cari hasil tambah, okey, daripada negatif 6, 1, 8 sehingga 127. Masalahnya kita tak tahu tau, daripada 100 sampai 127 tu, itu N dia berapa. Tu masalah kita. Kalau ni kita tahu ni A tu adalah, yang depan tu T1, T2, T3, T4. Tetapi 127 tu kita tak tahu. So itu adalah TN. Mula-mula cari dulu N dia berapa. Nak guna formula apa? Nak mencari formula TN sebutan. So kena guna formula sebutan dulu. Okey, TN ni adalah untuk mencari sebutan yang keberapa, TN. A tambah N tolak 1 kali D. Yang penting, okey, kalau nak mengguna formula, memang kita nak cari hasil tambah. Okey, ada 2 formula hasil tambah. Tapi yang penting, tak kisahlah atas atau bawah, kita kena cari N dia berapa. Okey, so kita cari dulu. TN ni dia sebab kita ni konsep ni kita dah belajar masa formula sebutan. Okey, cikgu kata bila kita dah tahu nombor hujung tu 127 tu letak di depan. Okey, A nya dah ada, N yang kita nak cari. N tolak 1 tu biarkan, D nya 7. Okey, bila nak cari N, yang depan tu mesti ada nilai lah. Kalau tak, kita tak boleh cari N. So, permudahkan yang belakang dulu. Yang ni N tolak 1 tak boleh nak buat apa-apa. Dan kita kembangkan. Okey, ni dapat negatif 7. So, 127
Tekan kalkulator terus lah. 127. Ni bawa semua. Nombor-nombor ni semua bawa ke depan. Tambah 6 tambah 7. So kita dapat 140 sama dengan 7N. So N yang ni pergi 140 bahagikan dengan 7. So N dia adalah 20. Jadi maksudnya kat sini 127 ni adalah sebutan yang ke-20. Ada 20 nombor. Okey, daripada nombor 1, 2, 3 sampailah sebutan yang ke-20. Jadi apabila kita tahu formula N dia berapa, so sebenarnya boleh dua formula hasil tambah. Awak nak guna yang atas ni boleh, nak guna formula yang bawah ni pun boleh. Sebenarnya mana-mana boleh. Okey, sebab N ni kita dah tahu. Tapi kali ni cikgu nak tunjuk kat awak guna formula SN yang bawah tu. Kenapa? Sebab ringkas. Ni lagi ringkas sikit lah. Okay. Kenapa kita boleh guna formula yang ini? Sebab macam clue cikgu cakap tadi. Okay. Macam clue cikgu cakap tadi. Ni konsep dia. Sebab kita tahu nombor yang terakhir. Okay, nak guna formula atas pun boleh. Tapi cikgu nak ajar, kalaulah dia ada formula yang terakhir tu, macam ni kan, 127, boleh je nak guna formula yang bawah. Jadi cikgu ajar kali ni guna formula yang bawah. N nya 20 bahagi 2. So S kita adalah 20 lah. Kita dah tahu N dia 20 kan. Okay, A nya adalah yang pertama tadi, negatif 6. Dan L dia adalah nombor yang terakhir itulah, 127. L tu adalah sebutan yang terakhir tu. Nilai pada jujukan yang terakhir tu, 127. Jadi, ni adalah 10. Negatif 6. Selesaikan negatif 6 tambah 127. Kat dalam tu dah kita dapat 121. So, darabkan dengan 10. Kita dapat 1210. Okey. Kalaulah awak nak guna formula atas pun sama juga nilai dia. Okey. Nak buktikan ke? Okey, cikgu buktikan Kalau nak guna formula atas tu, N per 2 sama. Tengok formula atas tu, cikgu terus ganti. 2A. 2A, 2 darab negatif 6 tambah N tolak 1. N tolak 1, 20 tolak 1, 19. D kita tadi 7. Sama je nilai mana-mana nak guna. So, ni negatif 12 dalam kurungan dulu. Negatif 12 tambahkan dengan 19 darab 7. So, dalam kurungan awak akan dapat 121. 121 kat luar ni dapat 10 kan. Darabkan dengan 121, nampak nilainya tetap sama. So, terpulanglah pada awak nak guna formula atas ataupun bawah. Okay, cuma cikgu nak nampakkan kat sini, kalau nak guna SN yang atas, tak kisahlah atas ke bawah, pertama kena tahu N dulu. Kalau tak tahu N, so kita carilah N, guna formula TN. So, bila dah dapat N, kalau nak guna formula bawah, boleh sebab dia dah 127 tu, kita dah tahu kan, kedudukan L dia. Okay, kalaulah dia tak bagi 127 tu, kita guna formula yang ni lah. Macam ni. Okay. Kalau dia dah tahu 127 tu L-nya dah tahu, so boleh guna formula atas. Okay, next. Contoh di dalam buku modul juga pada muka surat 94. Okay, surat 94. Diberi 258. Cari hasil tambah. Okay. Daripada sebutan ketiga hingga sebutan yang ke-10. Okey, kalau kita tengok, ini adalah janjang aritmetik. Sebab beza dia 3 kan. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8 pun 3. So, beza dia semua 3-3. Okey. Ni semua beza 3-3. Tambah 3 tambah 3 dia adalah janjang aritmetik. Cuma dia kata hasil tambah. Cari hasil tambah. Ni unik sikit. Dia nak cari hasil tambah daripada sebutan yang ketiga. So, kita buat. Kalau lakar, kalau tak nampak, cikgu suka lakar macam ni. Sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan yang ketiga. Okey. Hingga sebutan yang ke-10. Okey. Dot. Sehinggalah
sebutan yang ke-10. Okey, dia nak hasil tambah dari mana? Daripada sebutan yang ketiga hingga sebutan yang ke-10. Okey. Cikgu ulang Dia nak hasil tambah sebutan yang ketiga. Tapi kita buatlah sebelum sebutan yang ketiga tu dia ada sebutan pertama dan sebutan kedua. Dan barulah sebutan ketiga sehingga sebutan yang ke-10. Okey. Nak nampak kat situ ada 3 dengan ada 10 dan sebelum dia tu. So dia nak daripada yang dalam kurungan tu, daripada nombor 3 dan daripada T10. Dia nak apa? Dia nak hasil tambah. Jadi cara dia macam ni. Okey. Disebabkan kita nak sampai antara 3 dengan T10 je. Jadi apa yang kita tak nak? Yang tak termasuk adalah ni. Yang depan ni. Yang tak termasuk kan? T1, T2 kita tak nak. Jadi cara dia, kalau nak yang dalam kurungan sahaja, kita ambil semuanya S10. Kita cari hasil tambah 10. Tolakkan dengan hasil tambah yang kita tak nak. Sebutan yang ketiga ni kita tak nak. Okey, kita tak nak adalah sebelum ni, yang luar kurungan tu. Yang luar kurungan adalah S10. Faham tak? Okey. Jadi, dia nak yang dalam saja, yang dalam kurungan saja. Jadi, macam mana yang luar kurungan? Jadi, mula-mula kita ambil nilai semuanya, konsep dia. Kita ambil T tu sampai berapa semuanya. Jadi, kita ambil S10, hasil tambah 10, tolakkan dengan yang tak nak. Yang tak nak tu adalah S sampai yang terbesar tu lah, S2. Okey, cikgu bagi contoh lah untuk mudah. Okey, contohnya kalau konsep macam ni lah, cikgu bagi nombor 2, 6, 10, 14, 18, 22, janja aritmetik. Contoh cikgu nak hasil tambah sebutan yang ketiga sampai sebutan yang ke-6. So, kalau yang ni kita boleh tambah manual lah. Okey, contoh 10 tambah 14 tambah 18 tambah 22. So, jawapan dia kalau nombor macam ni senang lah kan. Kita boleh terus tambah manual, kita boleh dapat 64. Okey, cubalah kalau cikgu guna konsep yang atas tu, cikgu buat macam ni. Cikgu nak yang dalam kurungan saja. Jadi, cikgu gunakan konsep yang atas. Kita ambil semuanya S6. Kita tolakkan dengan hasil tambah sehingga sebutan yang kedua. Sebab apa 2? Sebab yang last sekali nombor dia adalah nombor 2. Sampai yang tertinggi adalah T2. Okey, jadi kita kita cek nanti betul tak jawapan dia adalah 64. Tadi kita kira manual. Okey, ni tadi kita kira manual ni. Daripada T3 sampai T6 hasil tambah dia berapa? Okey, kalau kira manual dapat 64. Cuba kita guna konsep yang ni. Konsep dia hasil tambah semua S6 tolakkan dengan yang tak termasuk. Yang tak termasuk kita ambil yang paling dekat dengan dalam kurungan tu. Okey, kita ambil S2. Kalau dekat situ S8, okey, kalau kat sini S8, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita ambil yang last ni adalah S8. Okey, cuba kita kira manual lah sebab ni dah ada nombor kan. So, kita kira lah manual. 2, ni tadi 64. 64 tambah 6 tambah 2. Sebab dia kata hasil tambah semuanya. So, tambahlah 2, 6. Ni tadi 64. Tambahkan dengan 2 tambah 6. Tengok 72. Okey, 72. Tolakkan dengan hasil tambah sebutan S2 ni bermaksud hasil tambah nombor 1 dan nombor 2. Okey, S2 adalah hasil tambah daripada 2 nombor ni. Okey, kalau S6 hasil tambahan daripada nombor 1 sampai nombor 6. Kalau S2 hasil tambah mula-mula tu sampai nombor 2. Dia jadi 8. So, 72 tolak 8, dapatlah 64. Okey, cikgu dah buktikan. Ni kalau kira ni seolah-olah kira manual lah sebab nombor dia sikit kan. Okey, ni cikgu dah kira manual, cikgu dapat 64. Okey, kalau lah nombor tu banyak,
takkan nak kira manual kan. Kita gunalah konsep macam ni. Nilai semua tolakkan dengan nilai yang tak termasuk. Okey, nilai yang tak termasuk tu kalau hujung dia T2, so S2. Kalau dia T10 kat situ, S10. Okey, nanti jawapannya tetap sama 64. Okey, cikgu bagi mungkin awak tak faham kenapa tolak S2 kan. Contohlah cikgu bagi katakan dia nak T10 sehingga T20. Okey. Sebelum tu adalah T1 sampai T9 kan. Lepas tu T10 sampailah T20. Jadi dia nak, cikgu yang buat kurungan ya. Dia nak hasil tambah 10 hingga 20 saja. Yang depan tu dia tak nak. Jadi kalau ada konsep yang macam tu, dari mana ke mana, sebutan mana ke mana yang nak dia tambahkan. Jadi awak guna konsep semua S20 tolakkan dengan yang tak termasuk. Yang tak termasuk sampai sebutan yang ke-9. Macam tu konsep dia. Okey? Okey, cikgu harap fahamlah. So, kita gunalah konsep S10 tolakkan dengan yang tak termasuk sehingga hasil tambah dua nombor tu, S2. Jadi, kita gunalah formula S10. Okey, cikgu nak awak amalkan guna yang ni lah. Guna formula yang mana? Guna formula yang SN biasa tu. Okey, N per 2, 2A tambah N tolak 1 kali D. Okey, kalau kita tengok tadi, dia adalah formula yang atas lah. Okey, so kita dua cerita lah. Mula-mula kita cari S10 dulu. Menggunakan formula tu. Lepas tu kita cari S2 pula. Kemudian kita tolakkan. So, ni adalah janjang aritmetik. Kita kena tahulah A dia 2, D dia tadi adalah 3. 5 tolak 2, 3. So, masuklah dalam formula ni. Okey, N dia 10. So, 10 bahagi 2. 2 darab A, 2 darab 2. Tambah N tolak 1. 10 tolak 1 jadi 9. D dia tadi 3. Kita dapat daripada atas tu kan. So, jangan salah lah. Kira yang dalam, lepas tu darabkan dengan nombor luar sebab dia bracket. So, 4 tambahkan dengan 27 kan. 9 darab 3, 27. So, dapat 41. 41 dekat luar ni 5. Okey. 41 darab 5. So, dapatlah situ 205. Okey. Guna konsep ni. Okey. Dia ada dua cara. Tapi, cikgu guna cara yang macam ni. Okey, ini adalah muka surat, lupa nak cakap ni muka surat 94 Contoh modul PAK 94. So, S2 pula. S2 N dia 2 lah. Okey, ni kan SN. So, N dia 2. 2 bahagi 2. 2 darab A dia 2 sama. N dia jadi 1. Kenapa? Sebab 2, N dia 2 tolak 1 jadi 1. D-nya 3. Sorry, tertindan lah pula. D dia 3. Okey, jadi kalau awak kira 4 tambah 3 jadi 7. 7 darab 1. So, nanti jawapannya 7. Kemudian, dah dapat 2 ni, kita tolakkan lah. Sebab, kita nak yang dalam bracket je tadi. 205 tolakkan dengan 7. So, jawapan dia adalah 100. Cikgu salah kat mana ni? Adakah salah kira? Sekejap. Dekat sini, jawapan dia adalah 155. Bukan 205. Double check. 9 darab 3, 27. 27 tambah 4, 31. Sorry. Salah kira kat situ. 31. So, darab 5 dapat 155. Sorry ya. Ni kadang-kadang kalau mengajar sendiri ni, shock sendiri tu yang banyak salah tu. Last baru dapat detect. So, dapatlah 148. Inilah jawapan dia. Apa maksud dia ni? Daripada sebutan yang ketiga, maksudnya dari segi 8 lah. Daripada nombor 8, sehinggalah kita tak tahu nombornya berapa. Hasil tambah dia 8 sehingga tak tahulah nombor dia berapa tu adalah 148 bila kita tambah-tambahkan dia.
Okey, next. Ini adalah muka surat yang ke-95. Okey, ni contoh muka surat yang ke-95. Cari hasil tambah sebutan janjang aritmetik. Okey, hasil tambah, hasil tambah N sebutan pertama. Sebutan pertama tu maksudnya daripada T1, T2 sehinggalah kita tak tahu sebutan yang keberapa. Aritmetik dia bagi formula dia. Okey, kalau dia dah bagi formula dia macam Tn tu, kita gunalah formula dia. Dia nak hitung sebutan yang ke-6. Apa soalan dia nak tu? Okey, bermaksud hitung sebutan yang ke-6. Okey. Jadi kita buat konsep macam ni. Dia nak yang T6 kan. Bila buat macam ni baru nampak lah. Macam konsep tadi tu. Okey. Kemudian dia nak yang ke-6 sahaja. Apakah nombor yang ke-6? Okey. Jadi kita buat konsep. Kita kira semua sekali. Okey. Semua sekali ada 6 nombor. Okey. S 6. Tolakkan dengan S yang kita tak nak. S yang kita tak nak sehingga S yang ke-5. Okey. Tu konsep dia. Nanti dapatlah T6. Jadi nak dapatkan T6, inilah konsep dia. Okey. Semua sebab dia guna hasil tambah. Okey. Hasil tambah semua tolakkan dengan hasil tambah semua. Okey. Tolakkan dengan hasil tambah yang terakhir. Okey. Dapatlah T6 tu sendiri. Ibaratnya, contohlah kalaulah awak ada duit RM100. 100 tu adalah duit semuanya lah. Okey, RM100. Awak nak tahu baki awak berapa. Kedudukan yang ke-6 tu bakinya berapa. Setelah awak beli beg, awak beli jam, awak beli makanan ringan, awak beli buku, awak beli kalkulator, alat tulis ke. Tu T1 sampai T5 tu benda-benda yang awak dah shopping. Awak tambah. Katakan awak dah shopping sampai T5 tu hasil tambah dia semua sekali 50. Jadi berapakah baki dia? So dapatlah T6 tu. Baki dia adalah 50. Contohlah macam tu. Jadi macam mana nak dapatkan S6? Tak payahlah guna formula SN yang sebelum ni. Sebab dia dah bagi formula SN, kita guna je lah formula yang diberi. S6, kita guna formula yang diberi. 5/2, N dia adalah 6. 6 kuasa 2 tolak 9N. 9 darab 6. Nanti dekat kalkulator akan keluar, cikgu terus ambil lah jawapan dalam buku tu. Jawapan dia adalah 36. Kemudian awak cari pula S5. Ni, kita guna konsepnya macam mana? Ni, kita guna konsep tadi baru nampak. Dia nak T6 je, jadi semua tolakkan dengan T5. Lepas tu kita kira S5 pula. 5, N dia, 5/2 ni memang nombor dia lah. N dia 5 kuasa 2 tolak 9N. 9 darab 5. So, bila awak tekan ni, ni ada kurungan ke? Mana ada kurungan ni? Sekejap Ni kurungan dia kecil je ni. Kan? Okey. Macam mana nak kira? Mungkin ada yang tak tahu kan? Ni dengan ni selesaikan dulu. Awak tekan je. 5/2 darabkan dengan 5 kuasa 2. Okey. Lepas tu awak tolakkan dengan buat direct. 9 darab 5. So, jawapan dia pecahan. Shift ABC awak akan dapat 35/2. Kemudian, awak tolakkan je lah. 36 tolak 35/2. Nanti jawapan dia adalah dapat 18.5. Okey. Ni konsep dia. Dia dah bagi formula. Dia bagi formula SN. Lepas tu dia nak sebutan yang ke-6 saja. Kalau cikgu tukar, cikgu nak sebutan yang ke-10 saja. Jadi konsep dia kan T1, T2 sampai T10 kan. Jadi dia nak yang T10 saja. Mula-mula sama juga, ambil kesemuanya ada S10, tolakkan dengan S sebelum dia. S sebelum dia adalah
S9. Daripada 1 sampai nombor 9 nanti kita tambahkan. Okey. Okey, seterusnya contoh, adakah contoh yang terakhir? Okey, contoh 2 yang terakhir. Muka surat yang sama juga, muka surat 95. Cari hasil tambah. Okey, cari hasil tambah N. Hasil tambah N sebutan pertama janjang aritmetik. Okey, ni dia pun dia bagi formula juga. Okey, dia bagi formula. Dia ni adalah janjang apa? Janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik. So, D dia mesti samalah, different dia. Hitung sebutan yang pertama. Okey, ni mudah sajalah. Sebutan yang pertama. Okey, cikgu ada cakap hari tu. Contoh kalau cikgu bagi 2, 3, 4, 5, 6. Apakah A-nya? Ini adalah A. Ini adalah T1, sebutan pertama. Kalau cikgu kata S1, berapa? S1 juga 2. S tu adalah hasil tambah. So, hasil tambah nombor yang pertama, 2, tambah. Dia tak boleh nak tambah nombor apa-apa kan. Sebab dia dah memang duduk kat depan. Hasil tambah dia adalah 2 jugalah. Kalau S2 ni lain. Kalau S2 tu bermaksud hasil tambah sebutan pertama dengan hasil tambah sebutan yang kedua. Itu maksud dia. Hasil tambah 2 sebutan yang pertama. So, 2 tambah 4 dapat 6. Okey. Kalau S3 bermaksud 2 tambahkan 3 sebutan yang terawal. 2 tambah 4 tambah 6. Itu maksud hasil tambah. Kalau dia dah hasil tambah yang pertama, maksudnya nombor yang depan tu lah 2. Okey, kena faham ni konsep hasil tambah. 3 bermaksud 3 sebutan yang terawal tu kita tambahkan. So, kalau yang ini, A pun sama, T pun sama, S1 pun sama sebab dia dah bagi formula S. Jadi, S1 lah kita letak N dia. Okey, kita gunakan saja. 32 darabkan dengan 1 sebab N dia 1. Tolak 1 kuasa 2. So, nanti dalam kurungan 32 tolak 1 kuasa 2. 1, 32 tolak 1, 31. 31 bahagi 8. So, boleh tinggalkan dalam pecahan lah. 31/8. So, nak dapatkan beza sepunya pula. Macam mana nak dapatkan beza sepunya? Okey, beza sepunya kita tahu D kan. Konsep dia adalah T2 tolak T1. Okey, T1 dah ada sebenarnya. Mana T1 ni tadi? T1 ke A ke S1 ke sama je. Dah ada dah. Jadi, tu contohlah kalau yang tadi. Cikgu nak cakap kalau S1 ni samalah dengan A, samalah dengan S1. Ni cikgu 246 ni tadi contoh je. Jadi S1 dia dah ada dah. S1 dia samalah 31/8. Masalah kita T2 ni yang kita tak ada. Okey? Macam konsep ni lah. Macam konsep sebelum ni. Kalau nak T6, jadi dia ada panjang sedikit pengiraan. Kalau nak T6, S6 tolak S5. Kita guna konsep macam tu. Jadi kalau nak T2, kena kira S2 tolakkan dengan S1. Okey, sebab kita ada T1, kita ada T2. Pendek je nombor dia. Kalau tadi sampai T6 panjang. Jadi kita nak T2 sahaja. Ni konsep ni kita guna konsep tolak ni. Tolak-tolak macam ni apabila dia bagi SN bila dia bagi konsep SN. So, S semua adalah S2. Tolakkan dengan yang tak termasuk tu adalah S1. So, kita gunalah S2. Kita cari dulu S2. Okey, nak guna formula macam mana nak dapat S2? Guna je lah formula SN yang dia bagi tu. Okey, kalau tak faham nanti awak tengoklah ulang-ulang. Lepas tu cikgu record. 1/8 32 N dia 2 tolak 2 kuasa 2. So, kalau macam ni, kira dulu dalam kurungan. 32 darab 2 tolakkan dengan 2 kuasa 2, 4. Dalam kurungan dapat 60. Okey, 60 bahagikan dengan 8. So, dapat
15/2. Okey. Jadi ni baru T2 baru nak dapatkan T2. Dia soalan dia nak cari Bezier punya. Okey, T2 ni belum habis lagi ni T2. Sekarang kita dah dapat dah S2. Okey, S2 tolak S1. S2 kita 15/2. S1 dia dah ada tadi dekat atas 31/8. Cuba kita tolakkan sama tak? Jawapannya adalah 29/8. 29/8. Cikgu tak pasti ni betul ke, takut salah, cikgu salah kira. Okey, tak apa, kita ambil dulu 29/8. Kemudian berbalik kepada D ni tadi. Okey, D dia tadi T2 tolak T1. T2-nya 29/8 tolak T1 kita sama jugalah. S1 pun 31/8, T1 pun 31/8. So tolakkan dengan 31/8. So dapat negatif 1/4 dia. Sama dengan jawapan buku. So itulah panjang sikit dapatlah Bezier punya. Okey, nak dapatkan Bezier punya, cikgu ulang. Okey, dia Bezier punya kita tahu sebelum ni T2 tolak T1 sebab dia janjang aritmetik. So dia bagi bukan dalam bentuk jujukan nombor, bukan dalam bentuk 2, 4, 6. So dia bagi formula macam tu. Jadi nak dapatkan T1 tu tak ada masalah, dia ada kaitan dengan yang atas. Nak dapatkan T1 tu samalah dengan S1, samalah dengan A. Jadi sebab dia sini formula Sn, so kita gunalah S1. S1 sebutan yang pertama tu 1 nilai dia. So kita dapatlah 31/8. Okey, T1 dah ada dah 31/8. Masalahnya nak dapatkan T2. Okey, T2 sebab dia bagi konsep Sn, kita buatlah sebutan yang kedua sahaja, tolakkan dengan sebelumnya. Sebelumnya adalah T1 jadi S1. Jadi awak gunalah formula, carilah S2. S2, N dia 2 lah. Okey, guna formula yang atas ni. Gantikan N dia 2, awak kira dapat 15/2. Okey, T2 adalah S2 tolak S1. S2-nya dah dapat, S1-nya ambil yang atas tu. Okey, dapatlah 29/8. Ini bukan jawapannya. Jawapannya bukan nak T2. Jawapannya nak Bezier punya. Jadi masukkan balik dekat sini. T2 tolak T1. T2-nya 29/8. Tolaklah dengan T1. Maka dapatlah jawapan dia 11. Bukan 11 tu 1. Okey, 1/4. Okey, contoh yang terakhir. Dah setengah jam. Sebutan ke-8 janjang aritmetik ialah 25. So kita tahulah sebutan yang ke-8 adalah Tn 25. Dan hasil tambah ni tadi sebutannya, ni hasil tambah 8 sebutan pertama. Maksud dia sebutan pertama tu daripada T1, T2, T3 sampailah T8. Kalau kita tambah ke 88 nombor tu adalah 88. Jadi ni adalah S. Tadi T8, ni S8 sebab hasil tambah dia. Okey, kita keluarkan maklumat macam ni. T8, S8. T tu sebutan. So apa soalan dia? Dia nak cari sebutan pertama dan Bezier punya. Dia nak cari A dan D. A sebutan pertama dan D. Jadi kita gunakan konsep Tn dan Sn. Tn kan formula dia A tambah N tolak 1D kan. Jadi kita masukkan T8, tapi kali ni nilai dia kita dah tahu dah. Nilai dia dah bagi tahu dah. T8 sama dengan 25. So 25 tu letak dekat depan. Samalah macam dua konsep ni. Katakan 200. So 200 tu kalau konsep yang baru ni tu boleh letak kat depan. Okey. Contoh macam ni. So 200 boleh letak kat depan. Konsep yang macam ni apabila nak cari N tu apa. Okey. So kalau konsep yang macam ni juga, konsep yang kedua ni, kalau dah tahulah T tu berapa, nilai dia, kedudukan nombor 8 tu berapa nilai dia, 25, kita pun boleh letak kat depan.
So A dia tak tahu, N dia 8. 8 tolak 1. D dia kita tak tahu. Okey, permudahkan lagi. 8 tolak 1, 7D. Okey, itu je. Kita stop kat situ. Okey, kita buatlah persamaan pertama. Okey, ni biasanya persamaan serentak lah. Okey, yang ini kita guna formula SN yang basic tu. 2A tambah N tolak 1 kali D. Okey. So, S8 kita dah tahu dah nilai dia. 88. N dia adalah 8 Ni. Ni adalah SN. N dia 8 bahagi 2. A kita tak tahu. N kita tahu 8 tolak 1, 7. D nya kita tak tahu. Okey, kita ringkaskan. Macam mana nak ringkaskan? 2 ni, hilangkan 2 ni. 2 ni, nak hilangkan dia pergi ke depan. Dia tak boleh darabkan yang dalam kurungan. Sebab dia darab, dia adik-beradik. 2 ni kat luar kurungan dengan dalam kurungan tu tak boleh kacau. Sebab dia dah dalam adik-beradik. Yang boleh kacau kalau macam ni. Ni boleh kacau. 2 ke depan boleh kacau. Ke belakang pun boleh didarabkan. Sebab dia operasi dia tambah atau tolak. Dia ibaratnya keluarga dia berbeza. Tetapi kalau dia kat sini darab, kalau dia darab, maksudnya 2 ni tak boleh pergi ke sini. Sebab dia darab. Okey, 2 hanya boleh pergi ke depan saja. Tu konsep yang pelajar kadang-kadang careless. So, 88 darab 2, kita dapat 176. Okey, yang ini boleh darab masuk je lah. 8 darab 2, 16A. 8 darab, sebab dia pemalar kan, 8 darab 7, 56D. Okey, ni persamaan kedua dah, tak boleh buat apa-apa dah kan. Okey, ingat tak cikgu cakap sebelum ni, kalau dia ada nak cari 2 pun boleh ubah. Lepas tu ada nak cari A dengan D kan. Lepas tu ada 2 persamaan, kita menggunakan konsep persamaan serentak. Okey, 7D, kita rapatkan dia. 16A tambah 56D. So, nak guna konsep apa? Penghapusan ke penggantian? Okey. Terpulang pada awak. Kalau awak nak guna penghapusan pun boleh juga. Okey. Tapi sekejap cikgu nak check. Takut cikgu ni salah nilai. Okey. Sekejap. Okey, kalau yang terbaik boleh juga macam ni. Kalau dalam buku ni dia kecilkan Kalau dalam buku ni dia kecilkan nilai dia pun boleh juga. Sebaiknya kecilkan lah Dia bahagikan dengan 2. Dia kecilkan, dia bahagikan dengan 2. Okey. Okey, itu lagi baik lah. Supaya nombor tu tak adalah besar. Tetapi cikgu dah buat macam ni, tak apalah cikgu teruskan. Jadi, kalau cikgu nak menggunakan konsep penghapusan, jadi cikgu kena samakan A dia. Jadi yang atas tu cikgu kena darabkan dengan 16. Okey, ni semua darabkan dengan 16 sebab cikgu nak hapuskan A dia. Okey, macam-macam cara boleh nak buat penggantian boleh, penghapusan ke boleh, sebab kita dah belajar kan dalam bab 3. So kalau 25 darabkan dengan 16, cikgu dapat 400. 16A 7 darab 16. Dia banyak cara untuk penghapusan ni kan. Okey, ni 176 ni cikgu letak balik. Sekarang nilai A cikgu dah sama. So bila dah sama, ni boleh je nak letak nombor 3 boleh, nombor 4 pun boleh, nombor yang baru. So bila nak hapuskan dia, cikgu pilih 3 tolak 4. 3 tolak 4. Persamaan 3 tolak 4 jadi 400. Tolak dengan 176. Cikgu dapat 224. Sebab cikgu tak kecilkan persamaan nombor 2 ni. Nilai dia jadi beratus-ratus lah. Jadi tu dah terhapus. A dah terhapus. Tinggallah D. Yang ni tolak. 122 tolak 56. Dapat 56D. Sekarang apa yang boleh kita cari? D. 224. Bahagi 56. So, D dia adalah 4. Okey, samalah dengan jawapan dalam buku tu. Okey. Dan untuk dapatkan A, kita gantilah dalam mana-mana. Dalam 1 pun boleh. 1 yang asal.
25, cikgu salin dulu persamaan tu. Okey, 25 sama dengan D dia tadi dah dapat. So, A dia adalah 25 tolak 28, jawapan dia negatif 3. Inilah cara untuk menjawab persamaan, dua pemboleh ubah dengan dua persamaan menggunakan konsep persamaan serentak. Okey. Jadi cukup contoh di sini. Dah habis kan? Okey. Contohlah sampai 5 page. Jadi cikgu nak awak fahamkan apa yang cikgu bagi ni dan tengok tugasan dalam Google Classroom. Terima kasih.